Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Al-Muttaqin pada pagi ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya, ceria kan. Pagi ni pun tak mendung, alhamdulillah kan, saya pun ceria warnanya hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sihat, bahagia ya, dan juga dalam keadaan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa. Okey, siapa bersama dengan kita pada pagi ini admin? Okay. Kita lihat di sini ya, sudah ramai ya di kalangan jemaah muslimah kita yang bersama dengan kita. Dah lama dah kita tak bertegur sapa dengan jemaah kita. Kita ada ni Kak Nurzah Musa kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah. Selamat pagi Kak Zah. Apa khabar? Mudah-mudahan sihat. Semalam baru jumpa. Kita ada Hajah Aisyah kita. Okey, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah jumpa kita hari ini ya Hajah Aisyah. Kak Nur juga ada dengan kita. Assalamualaikum Ustazah, admin, sahabat-sahabat. Selamat pagi. Dia bagi matahari. Matahari di situ kan. Kak Som juga dengan kita. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak lupa juga ada Kak Johara kita. Assalamualaikum Ustazah. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada macam mana saya nak sebut tu? Susah sikit nak sebut. Okay. Salam Ustazah. Aris okey. Aris. Okay, salam Ustazah. Salam Aris. Terima kasih bersama dengan kita pada pagi ini. Ada Yanti, ada Kak Aisyah, Kak Siti, Hajar Siti Sofia kita, Kias juga dengan kita, Mazna, Suzi, ramailah. Mas Niza, okay, Mas Niza dengan kita. Salam Ustazah. Dia bagi apa tu? Tak boleh nak cakap kat sini. Malu nak cakap kan. Dia bagi kiss kat saya. Terima kasih. Ada Kak Fauzia kita. Assalamualaikum Ustazah. Dr. Sakinah, admin Masjid Al-Muttaqin dan sahabat-sahabat pencinta ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yalah, dan semua yang bersama dengan kami pada pagi ini, terima kasih kami ucapkan di atas kehadiran muslimah-muslimah yang dikasihi semuanya bagi pengajian online yang dianjurkan oleh Masjid Al-Muttaqin. Dan alhamdulillah pada pagi ini merupakan pengajian kita yang pertama untuk tahun 2022 kita, tahun baru kita ni. Dan kita masih lagi muslimah, kita masih lagi membincangkan hadis yang sama sebagaimana pada tahun lepas. Tahun lepas kita ada satu lagi hadis kan. Dan bila saya lihat ni ada banyak lagi sebenarnya yang perlu dibincangkan dan tak boleh juga nak dihabiskan pada pagi ini. Sayang kan kalau saya nak cepat-cepat habiskan kerana ada banyak poin-poin yang menarik lah bagi saya yang perlu kita amati, kita teliti satu persatu agar dapat kita manfaatkan setiap apa yang telah dimuatkan di penghujung kitab kita. Okey, baik muslimah, sebagaimana biasanya kita berada di hadis yang keberapa, muka surat yang keberapa, sila letakkan di ruangan komen. Ingat tak? Selamat pagi Kak Ropiah daripada ruangan YouTube kita. Terima kasih. Okey, Kak Zah, Kak Noh, berapa? Okey, Kak Som. Hadis 50, muka surat 441. Berzikir ketika hendak tidur dan ketika bangun. Okey, baik. Ada yang lain? Kak Zah, sambungan hadis yang ke-50, muka surat 441. Berzikir ketika hendak tidur dan ketika bangun. Okey, betul? Apa tu Siti Wan? Secerah matahari di luar. Terima kasih ilmunya. Okey. Secerah matahari di luar ya. Siapa saya? Alhamdulillah, terima kasih. Ada yang lain? Kak Zah dengan Kak Som saja. Okey, Kak Noh kita. Hadis 50, muka surat 441. Okey, baik. Masya Allah, tabarakallah. Nampaknya muslimah-muslimah kita ni konsisten ya mengikuti kuliah dan betul-betul mencatat pengajian kita yang lepas. Dan kita betul, kita berada di muka surat 441.
Sebagaimana juga Kak Aisyah maknanya ramai yang menyebutkan di sini muka surat 441. Jadi jika teman-teman kita yang memiliki kitabnya boleh terus buka muka surat 441. Kita akan bincangkan satu subtopik yang khas di sini. Berzikir ketika hendak tidur dan ketika bangun. Saya lupa nak buka slide saya kejap. Okey, jadi kitab kita kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam. Kita akan bincangkan berzikir ketika hendak tidur dan bangun tidur, halaman 441 ya, di situ sebagaimana yang terdapat di skrin kita pada pagi ini. Okey, kita lihat hadis ini jika sekiranya teman-teman kita yang mengikuti pengajian yang lepas dan mungkin ada yang baru ikuti kuliah Ustazah pada pagi ini, sebenarnya hadis ini kita bincangkan tentang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Nabi SAW menyarankan kepada kita umat baginda SAW agar banyak berzikir kepada Allah sehingga lidah kita ini basah dengan zikrullah. Maka di sini ada pelbagai macam zikir yang telah disenaraikan kepada kita pada, kalau masih ingat lagi pada perbincangan kita di tahun lepas, kita ada bincangkan tentang zikir selepas solat, zikir selepas solat fardu. Ada beberapa zikir yang telah saya tampilkan. Jadi pada pagi ini kita akan masuk pada perbincangan satu lagi bahagian zikir, iaitu zikir yang khusus kita praktikkan ataupun kita biasakan ialah ketika kita hendak tidur dan ketika kita bangun tidur. Kita pun baru bangun tidur ni kan? Okey. Dan saya yakin ramai antara kita yang ada zikir-zikir tersendiri lah. Maksud tersendiri ni lah sebab zikir ni ada banyak. Zikir sebelum tidur ada banyak. Jadi kita tak boleh untuk mengamalkan kesemua zikir-zikir tersebut. Maka peranan kita ni ialah sekurang-kurangnya kalau tak dapat semua, 1, 2 ataupun 3 zikir tu. Yang kita dah belajar ataupun yang kita hafal, kita amalkan sebelum kita tidur. Jadi dalam kitab kita di sini ya muslimah, ada beberapa zikir yang diajarkan kepada kita untuk topik yang khusus ini. Kita baca terlebih dahulu satu demi satu perenggan yang terdapat di kitab ini, di mana dijelaskan kepada kita di muka surat 441 di sini. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, beliau menjelaskan berikutan tentang apa yang Nabi SAW sebutkan berkenaan dengan membasahkan lidah kita dengan zikrullah. Jadi antara caranya ialah apabila kita ni nak tidur tu tadi, kita membasahkan lidah kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini beliau jelaskan kepada kita, apabila seseorang hendak menuju tempat tidurnya, setelah itu apabila seseorang hendak menuju tempat tidurnya, setelah itu untuk tidur, maka disunnahkan baginya untuk tidak tidur terlebih dahulu. Jadi kita ni bila kita nak tidur kan, kita jangan terus naik atas katil terus tidur. Bukan begitu caranya. Jadi sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW disebutkan kepada kita di sini, kecuali dalam keadaan suci. Maknanya bila kita nak tidur, pastikan kita dalam keadaan yang bersih. Bersih ini boleh kita maksudkan di sini ialah berwuduk. Jadi kita ambil wuduk dan dia kata apa tadi? Dan setelah berzikir. Atau dengan kata lain, saya nak mudahkan maksud daripada perenggan ini kan. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, dia kata bila kita nak tidur ini, kita perlu pastikan sebelum kita tidur, kita dalam keadaan yang berwuduk dan kita berzikir terlebih dahulu sebelum kita melelapkan mata kita. Okey, jadi kita ada 3 sebenarnya. Kalau kita nak rujuk pada hadisnya, sebab di dalam kitab kita ini dia tak nyatakan hadisnya kan. Jadi di sini saya sebutkan begini. Ada 3 perkara yang perlu kita perhatikan sebelum kita melelapkan mata. Jadi di sini pertama ambil wuduk terlebih dahulu sebelum kita hendak tidur. Jadi ini sunnah yang Nabi SAW lakukan.
Kemudian ada lagi satu, sebelum kita berzikir, baca doa dan berzikir, Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita baring mengiring ke sebelah kanan kita. Baru dalam keadaan yang sedemikian, barulah kita membaca doa dan zikir. Okey, so 3 keadaan ini dianjurkan oleh Nabi SAW yang mana Nabi SAW sendiri melakukan cara sedemikian untuk menunjukkan kepada kita bagaimana cara yang terbaik ya, kita ni sebagai seorang muslimah sebelum kita melelapkan mata kita, kita nak berzikir. Jadi pastikan pertama sekali kita dalam keadaan yang berwuduk, kemudian yang kedua baring mengiring sebelah kanan kita. Okey, sebelah kanan kita. Bukan kiri ya, kanan. Tapi kalau kiri ni baru jab ke apa ke, boleh sajalah, tak masalah. Dia bukan satu benda yang kita kata wajib, tapi terbaik ya, kerana ia sunnah Nabi SAW. Barulah kita baca doa dan berzikir. Jadi sebenarnya apa yang diletakkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab ini, yang ada 3 kan, cuma yang bahagian poin yang kedua dia tak sebutkan di sinilah, tapi bila kita rujuk kepada hadis yang penuh, hadis yang penuh menceritakan keadaan ini, Nabi SAW menyebutkan begini. Okey, Nabi SAW, Nabi ajar kepada kita, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati. Summa taji' ala shikkikal ayman." Jadi ini ya, pertama Nabi kata, jika sekiranya engkau ini ataupun kita hendak tidur ataupun nak pergi ke tempat tidur kita atas katil kita ini, fatawadda wudu'aka lis-salah. Nabi kata, hendaklah kamu berwuduk sebagaimana wuduk untuk mendirikan solat. Jadi kita ambil wuduk sebagaimana kita nak solat sebelum kita tidur. Kemudian Nabi sebutkan tadi di situ, hendaklah kalian ataupun kamu ni mengiring, tidur dalam keadaan yang mengiring di sebelah kanan. Ala shikkikal ayman, di sebelah kanan. Baru kita baca doa. Jadi ada doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Dalam keadaan kita tidur mengiring ke sebelah kanan itu tadi, di sini Nabi SAW ajarkan kepada kita dengan satu doa yang khusus, yang boleh kita baca ketika kita baring mengiring ke sebelah kanan itu tadi. Jadi apa doanya? Saya tak pasti, mungkin ada di kalangan muslimah kita yang sudah menghafal doa ini. Doanya baik sekali ya, jika dapat diamalkan setiap hari sebelum kita melelapkan mata kita. Jadi apa doanya? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Wa fawwadtu amri ilaik. Wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaika. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Okey, doanya sampai situ saja yang saya gariskan di bawah ya. Sebab nanti kalau sesiapa yang tak pasti, saya bimbang dia baca hingga ke akhirnya. Dan di akhir itu Nabi SAW kata apa? Waja'alhunna akhira kalamika fa in mitta min lailatika mitta 'alal fitrah. Okey? Boleh faham? Boleh faham maksudnya? Baik, kita lihat kepada maksud hadis ini. Baik, mengiring sebelah kanan tadi ya. Setelah kita ambil wuduk, sebelum kita nak melelapkan mata kita tadi, sebelum kita nak naik atas katil kita nak baring tadi kan, Nabi suruh kita ambil wuduk sebagaimana kita nak solat. Kemudian kita baring mengiring ke sebelah kanan kita, baru kita baca doa ini. Baik, jadi doa ini tadi saya dah baca dalam bahasa Arabnya. Slide saya di sini saya letakkan bagaimanalah dalam bahasa Ruminya tu kan, sebab saya bimbang mungkin ada antara muslimah yang belum lagi fasih membaca dalam bahasa Arab, dan saya nak sangat muslimah-muslimah semua yang mengikuti kuliah saya ni dapat menghafal dan mengikutinya. Jadi sebelum mungkin ada yang rasa sukar untuk membaca doa itu dalam bahasa Arab, saya letakkan dia dalam cara bacaan Rumi itu supaya dapat diamalkan bersama ya, setiap hari dihafal, dibaca sebelum kita melelapkan mata. Baik, di sini Nabi SAW
beritahu kepada kita. Doa ini bermaksud, Ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan jiwaku hanya kepadamu. Kuhadapkan wajahku kepadamu. Kuserahkan segala urusanku hanya kepadamu. Kusandarkan belakangku kepadamu semata. Dengan harap dan cemas kepadamu, aku beriman kepada kitab yang telah engkau turunkan dan kepada nabi yang telah engkau utus. Nabi SAW di akhir hadis ini, Nabi SAW perintahkan kepada kita supaya menjadikan doa itu tadi sebagai akhir bicara kita sebelum kita tidur. Mengapa? Nabi SAW bersabda di sini, Nabi kata apa? Jika kamu meninggal pada malam itu, dalam keadaan yang kamu berwuduk, kemudian kamu mengiring sebelah kanan itu tadi, ya, lalu kamu membaca doa itu, jika kamu meninggal pada malam itu, kamu meninggal di atas fitrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Meninggal di atas fitrah, maksudnya jika kita merujuk dalam syarah yang dikemukakan oleh Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi, beliau menjelaskan mereka yang disebut sebagai meninggal dunia di atas fitrah ialah ala dinil Islam, iaitu mereka meninggal dunia di atas agama, maknanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, yang mana akidahnya mantap, kukuh, benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kelebihan yang ada untuk mereka yang mengucapkan doa tersebut sebagai akhir bicara sebelum melelapkan mata. Kerana kita tidak tahu adakah kita tidur malam tu kan, kita akan bernyawa di pagi harinya. Semua orang tidak tahu bagaimana pengakhiran diri mereka. Jadi di sini Nabi SAW memberitahu kepada kita, jika kalian ini baca doa ini dalam keadaan-keadaan itu tadi, kan, bermakna kalau sekiranya pada malam itu kalian meninggal dunia, kalian akan meninggal dunia dalam keadaan fitrah. Di dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, masih lagi dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW juga ada menyebutkan, wa in asbahta ajran. Jika sekiranya kalian bangun, maknanya kalian tak meninggal dunia pada malam itu, tetapi bila kalian bangun, kita ni bangun pagi, Nabi sebutkan, kalian akan bangun pagi dalam keadaan yang penuh dengan pahala. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kalian dengan ganjaran pahala. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu saya amat menggalakkan semua muslimah yang mengikuti pengajian kita pada pagi ini dapat menghafal doa yang kita tampilkan pada pagi ini, yang mana Nabi SAW ajarkan kepada kita. Ganjarannya besar. Sebab kalau sekiranya kita meninggal pada malam yang kita tidur itu dalam keadaan kita berwuduk, dalam keadaan kita mengiring di sebelah kanan kita, kemudian kita membaca doa ini, Nabi kata kita akan mati di atas jalan fitrah, iaitu di atas dalam keadaan yang mana kita ini merupakan seorang muslimah yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa muslimah, orang yang dia meninggal dunia dalam keadaan yang dia benar-benar beriman kepada Allah, ganjarannya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang lain. Okey, dan begitu juga Nabi SAW ada sebutkan di dalam hadis yang sama tetapi dalam riwayat yang lain. Nabi kata apa? Kalaulah malam itu bukan pengakhiran kehidupan kalian dan kalian bangkit untuk bangun subuh kan, ataupun kita nak bangun qiyam, maka kita akan bangun dalam keadaan yang mana penuh pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, itu yang pertama. Panjang juga ya, baru berapa baris kita baca, betul tak? baru berapa baris? Tiga line kita baca kan, tapi saya syarah panjang di sini. Saya bawakan hadis yang lengkap supaya kita semua dapat beramal dengan penuh keyakinan lah ya. Bila kita dapat dalilnya, kita tahu bagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang hadis ini, Masya Allah, tabarakallah, kita akan lebih mantap cara pengamalan kita dan kita lebih jelas bagaimana untuk mengamalkannya. Namun begitu, kita lihat di sini, zikir sebelum tidur bukan ini sahaja.
kan? Mungkin kita dah baca dah doa ini tapi kita pun tak lelap-lelap, ya. Kita kalau tak lelap-lelap biasanya buat apa Muslimah? Buka FB kita kan, baca cerita-cerita kan, apa-apa yang boleh nak baca. Namun di sini ada satu lagi sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bila kita rujuk di dalam kitab kita di sini, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali tadi kan dia kata kecuali dalam keadaan suci dan setelah berzikir. Yang mana di sini dia sebutkan di mana dia bertasbih. Dengan tasbih, dia bertasbih, bertahmid dan bertakbir hingga genap 100 kali. Hingga genap 100 kali. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Fatimah radhiyallahu anha dan Ali radhiyallahu anhu untuk mereka berdua lakukan sebelum mereka tidur. Ada sesiapa yang ingat kisahnya? Kenapa Nabi SAW ajarkan tasbih, tahmid dan juga takbir ini kepada Ali dan juga Fatimah? Zikir ini famous kan? Saya yakin ramai muslimah yang dah tahu dah kisahnya. Boleh letakkan di ruangan komen, muslimah yang mengikuti pengajian kita pada pagi ini, sila letakkan di ruangan komen, saya nak lihat komen-komen daripada anda. Kenapa? Soalan saya. Apa faktor ataupun apakah kisah yang berlaku sebelum itu yang menyebabkan Nabi SAW mengajarkan kepada Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma tentang tasbih, tahmid, tahlil sebanyak 100 kali dia baca itu tadi kan sebelum mereka tidur. Okey, Kak Zah. Fatimah minta seorang pembantu dari Nabi. Baik. Mas Niza, zikir penghapus keletihan. Okey. Kak Som kata apa di situ? Kak Som kata Fatimah dan Ali penat menguruskan hal rumah tangga. Lalu Fatimah nak minta pembantu rumah. Okey. Nadira, ketika Sayyidatina Fatimah mengadu tentang kerja rumah dan inginkan pembantu. Kemudian Kak Aisyah, ketika Sayyidatina Fatimah mengadu tentang kerja rumah dan inginkan pembantu. Okay, Masya Allah, Tabarakallah. Di sini teman-teman kita semua sudah berikan jawapannya. Kan? Di mana Nabi SAW pada masa itu tiada di rumah. Dan pada waktu itu Fatimah dia datang bertemu dengan Nabi, dia nak bertemu dengan Nabi SAW. Jadi dalam kisah ini, dalam hadis ini, Aisyah sebenarnya yang menceritakan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni cerita Fatimah datang ke rumah Nabi SAW dan pada masa itu dia cari Nabi. Tapi Nabi tidak ada di rumah. Dan tujuannya di sini Fatimah sebutkan kepada Aisyah, dia kalau boleh dia nak minta pembantulah sebab dia mengadu kepada Ali. Asalnya dia kata kepada Ali, dia penat, dia banyak mengadun gandum kan. Jadi orang dulu kita tak ada blender, tak ada apa-apa kan. Kita semua pakai tangan orang dulu ni. Jadi dia kata dia penat banyak mengadun gandum tu kan. Dan Ali radhiyallahu an dia kata kepada Fatimah, apa kata kamu pergi ke rumah ayahmu dan cuba tanya kalau boleh dapatkan kita pembantu. Begitulah. Jadi Fatimah telah dia datang ke rumah Aisyah, dia cari Nabi. Nabi tidak ada di rumah. Dan bila Nabi pulang, Aisyah ceritakan kepada Nabi yang Fatimah tadi datang untuk bertemu dengan baginda, tapi malangnya baginda tidak ada di rumah. Dan pada waktu itu kita lihat Nabi terus, dalam hadis ini, Nabi terus pergi ke rumah Ali dan Fatimah untuk berjumpa dengan mereka berdua. Dan pada waktu itu Ali pula ceritakan dalam riwayat yang lain, Ali kata pada waktu itu kami berdua, iaitu dia dan Fatimah ni sudah berada di atas katil mereka, dah bersiap-siap hendak tidur. Jadi Nabi dekat depan pintu rumah ni. Nabi dah datang kan? Ali dia kata kami nak bangun untuk sambut baginda SAW. Tapi Nabi kata apa? Duduklah kalian di tempat kalian.
Nabi masuk ke rumah mereka berdua. Nabi duduk antara Ali dan Fatimah. Nabi duduk tengah-tengah. Sampai apa? Ali kata apa? Keadaan Nabi SAW yang duduk antara kami ni, antara saya dan Fatimah. Ali kata betapa dekatnya Nabi sehingga aku dapat rasa sejuknya kaki Nabi SAW. Untuk tunjukkan Nabi duduk begitu rapat dengan mereka berdua. Dan dalam hadis ini, Nabi SAW pun bertanya kepada Ali dan Fatimah. Apa yang Nabi kata kepada mereka berdua. Di dalam hadis itu disebutkan kepada kita bahawa Nabi SAW pun kata kepada mereka, hendakkah, Masya Allah, kenapa pula tu? Minta maaf lah ya. Tak sangka pula ada bunyi. Dengar tak? Bising tak? Bising ke tidak? Kan? Tak tahulah. Yes, my background, itulah masalah. Okey, tak apa. Boleh dengar, yang penting jelas tak? Ke rasa terganggu? Kuat juga, betul. Kuat. Inilah cabarannya mengajar di rumah. Takkan kita nak naik, kita nak marah orang atas kan? Tak? Okey, begini. Kita lihat dalam hadis ini, kalau tak clear beritahu ya, saya cuba kuatkan lagi sikit suara saya. Dalam hadis ini, Nabi SAW ketika baginda duduk di antara Ali dan Fatimah itu tadi, okey, Nabi tanya kepada mereka berdua, hendakkah kalian berdua masalah dia mengganggu saya. Dia mengganggu konsentrasi saya. Sebab dia begitu dekat ya. Okey. Jadi Nabi tanya kepada mereka ni, hendakkah kalian berdua aku ajarkan dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian berdua minta. Jadi di sini Nabi SAW pun beritahu kepada Ali dan Fatimah. Okey. Nabi pun ajarkan kepada mereka, Nabi kata, jika kalian berdua hendak tidur, maka bertakbirlah 34 kali, bertasbihlah 33 kali dan bertahmidlah 33 kali. Maka itu lebih baik bagimu daripada seorang pembantu. Okey, bertakbir ni ialah, sila muslimah letakkan di ruangan komen apa dimaksudkan dengan takbir, tasbih dan tahmid. Saya nak lihat jawapan daripada semua. Dia bukan renovation ni, entah dia nak gantung benda katnya. Kalau renovation dia akan letak notis. Tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar. Okey, dan di sini Nabi SAW letakkan bilangan takbir itu berapa, tasbih berapa, tahmid berapa. Jadi kita bertakbir ni, kita zikir Allahu akbar 34 kali, kemudian kita baca subhanallah, subhanallah ni tasbih, kita baca 33 kali dan kita bertahmid. Bertahmid ni kita ucap alhamdulillah, alhamdulillah kita zikir sebanyak 33 kali. Inilah yang menjadikan jumlah keseluruhan zikir sebelum tidur ini menjadi 100 kali. Okey, dengan gabungan 34 takbir, 33 tasbih dan 33 tahmid itu tadi menjadikan jumlah keseluruhan zikir yang kita baca sebelum tidur ini menjadi 100. Jadi inilah
perkara yang Nabi SAW juga sarankanlah, ajarkan kepada kita. Dan kebiasaannya ramai zikir ini disebut sebagai zikir Fatimah radhiyallahu anha. Kerana Nabi SAW mengajarkan kepada beliau dan suaminya iaitu Ali radhiyallahu an. Dan Ali kata apa? Aku tak pernah, sejak malam itu, aku tak pernah meninggalkan zikir ini. Okey? Walaupun dalam peperangan di situ ada dalam hadis yang penuhnya disebutkan sedemikian. Jadi Masya Allah tabarakallah ya muslimah, zikir ini sebenarnya ada tadi sebutkan zikir yang menghapuskan keletihan. Dia lebih kepada kita ni mengembalikan jiwa kita yang keletihan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Letih saya. Jiwa yang keletihan ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita dah seharian penat ya, daripada pagi, petang, kemudian ada juga yang bekerja di waktu malam kan, separuh daripada malam tu bekerja, barulah kita malam ni nak rehat, nak tidur. Pada waktu itu kita nak rehat. Jadi dalam keadaan kita nak rehat ini, kita akan rasa nak serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta dengan zikir ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kekuatan. Ini kepentinganlah zikir kan. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kekuatan, kelapangan jiwa, agar esok paginya bila kita bangkit daripada tidur itu, ia memberikan lagi semangat untuk kita meneruskan setiap apa yang ingin kita lakukan keesokan harinya. Okey? Baik, itu yang kedua. Saya tak boleh saya tak boleh. Minta maaf saya tak boleh. Okey, kita lihat ya di sini, kita habiskan sikit perenggannya di situ. Dan juga membaca zikir-zikir. Tadi kita ada dua cara ataupun dua zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Satu, doa yang mana kita baca ketika kita baring mengiring ke sebelah kanan. Kemudian kita lengkapkan ia dengan zikir Fatimah radhiyallahu anha ini. Dan di sini Imam Ibn Rajab Al-Hanbali ada juga menyebutkan bahawa banyak lagi zikir-zikir yang mampu dia lakukan, untuk kita ini lakukan dari zikir-zikir yang diriwayatkan dari Nabi SAW ketika hendak tidur. Jadi semasa kita nak tidur ini ada banyak lagi zikir lah, bukan ini sahaja yang boleh kita amalkan. Ada beberapa zikir yang lain yang saya yakin mungkin di kalangan muslimah kita ada mengamalkan zikir-zikir yang lain. Yang penting amalkan zikir itu yang Nabi SAW ajarkanlah. Itu lebih baik ya, sebab apa yang terdapat dalilnya lebih kuat cara pengamalannya. Dan itu sangat beragam, maknanya ada pelbagai macam zikir dan doa yang boleh kita amalkan. Yang mana ianya merangkumi bacaan ayat-ayat Al-Quran dan zikir. Jadi ada bacaan ayat Al-Quran. Contoh kita juga disunnahkan untuk membaca 3 kul ya sebelum kita tidur. Yang mana Nabi SAW dalam sebuah riwayat, Nabi SAW menyebutkan bahawa bila seseorang itu hendak tidur, hendaklah dia mengumpulkan kedua telapak tangannya, dia tiup di kedua telapak tangannya ini, kemudian dia baca 3 kul. 3 kul di sini ialah kita baca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas dan kul huwallahu ahad. Nak hilang suara saya. Kul huwallahu ahad. So kita baca 3 surah ini, lalu Nabi SAW pun menyapu daripada hujung rambut ni, hujung kepala ni hinggalah ke kaki. Nabi SAW lakukan sedemikian sebanyak 3 kali sebelum tidur. Jadi ini antara caralah sunnah yang boleh kita amalkan sebelum kita melelapkan mata kita. Mungkin tadi kita dah baca yang doa tadi kan, kemudian kita baca zikir Fatimah, kita nak gabungkan dengan 3 kul itu tadi, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falaq. Kita baca 3 kali, kemudian kita sapu daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki kita, sampai keseluruhan tubuh badan kita lah, ke mana tempat yang dijangkau. Baik, ada juga dalam riwayat yang lain dianjurkan untuk kita membaca ayatul kursi.
Okey, itu juga ada nasnya, ada dalilnya yang mana syaitan ini kata kalau seseorang ini dia tidur dalam keadaan yang membaca ayatul kursi, syaitan takkan ganggu dia lah sepanjang malam itu. Okey, ada banyak lagi nas-nas yang lain, hadis-hadis yang lain berkenaan dengan zikir-zikir sebelum tidur. Nanti boleh rujuklah ya pada buku, sebab kita pun ada banyak buku-buku yang membincangkan tentang zikir-zikir. Jadi bila buka tu cuba lihat dalil yang dikemukakan ni dalam buku-buku ini, apa riwayatnya, apa yang Nabi SAW sarankan, kenapa Nabi SAW membaca zikir-zikir tersebut. Kerana kebiasaannya zikir-zikir ini ada kisahnya yang berada di belakang tu kan sebelum Nabi SAW ajarkan kepada umat baginda SAW. Okey, baik. Seterusnya kita ada di sini satu lagi. Okey, saya habiskan ini saya selesaikan ini. Lepas tu kita tutup pengajian kita kerana dia pun macam tak nak berhenti. Saya pun rasa macam waste energy berbual macam ni kan. Ke nak sambung minggu depan ni Muslimah? Bagi saya idea. Macam mana? Susahlah. Saya berhenti je lah kot. Bila kita berhenti, dia berhenti pula. Mana yang salah kesiannya. Mana yang salah comfortable. Kesian kan, kita dua-dua kesian kan. Yang nak belajar kesian, yang mengajar lagi kesian. Subhanallah, macam-macam. Alhamdulillah dah berhenti. Tadi kita cakap dia saya cara dia bising balik kan. Tak agak-agak lah Saturday. Tak nak pressure your voice. Yes, betul. Saya pressure. Suara saya pressure sekarang ni. Aduh, cobaan. Itu lah cobaan. Okay, ni dia berhenti temporary ke apa? Oh, macam gitu. Betul juga kata Kak Aisha. Yelah, duduk hogang ni. Ya Allah. Banyak. Orang sibuk ni. Amin. Terima kasih Ustaz Muslim ada dengan kita pada pagi ini. Tiba-tiba dia muncul. Nampaknya macam dah berhenti ya. Okey, baik. Kita habiskan satu lagi hadis di sini. Masih lagi berkenaan dengan tidur. Nampaknya mudah-mudahan ya. Masih lagi kita bincangkan tentang tidur. Biasa tak kalau kita tidur ni kita suka membalik-balikkan badan kita kan. Kadang-kadang kita baring kanan, lepas tu kita baring kiri, kita tukar-tukar position kan, kita tidur. Jadi Nabi SAW ada mengajarkan kepada kita dengan doa dalam keadaan yang kita ni tidur membalik-balikkan badan kita. Sebab betul lah tadi awalnya sebelum kita tidur kita mengiring ke sebelah kanan kita kan. Tapi ada orang dia kadang-kadang dia balik ke kiri, ada dia baring straight, betul tak? Setelah dia baca doa tu tadi. So di sini ada pula orang yang mana kadang-kadang bila setiap kali dia membalikkan badan dia, dia akan terjaga sekejap. So dalam keadaan begini ada doa yang Nabi SAW ajarkan. Dan Nabi SAW juga menyebutkan bahawa itu adalah masa yang mana boleh jadi mustajabnya doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW, Nabi SAW ada menyebutkan begini. Dalam kitab kita ada hadis penuhnya ya. Kita lihat dulu dalam kitab kita di sini. Nabi kata apa? Man ta'arra minal lail. Siapa yang terbangun di malam hari. Terbangun di malam hari ni kerana dia tukar position tidur dia tadi kan. Daripada kanan kiri ataupun dia tiba-tiba terjaga. Biasalah kita kadang-kadang kita terjaga daripada tidur kita yang menyebabkan kita menukar position ataupun posisi tidur kita daripada kanan ke kiri, kiri ke kanan ataupun mengiring dan sebagainya di situ. Dan di sini Nabi kata apa? Faqala, maka hendaklah dia membaca. Doanya agak panjang di sini tapi zikir yang biasalah kita baca setiap hari.
digabungkan ke semua zikir-zikir ini, iaitu apa doanya? La ilaha illallah, okay? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Okay, sampai situ ya. Panjang zikirnya. Tapi macam saya kata tadi, zikir ni kita biasa baca setiap hari yang mana kesemuanya digabungkan menjadi satu. Kemudian setelah itu, okay, setelah kita berhenti pada bacaan ataupun pada zikir wala haula wala quwwata illa billah, Nabi kata apa? Thumma qala. Kemudian dia pun mengucapkan Allahumma ghfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Okay, dia ucapkan sedemikian. Ya Allah, ampunilah aku. Au qala thumma da'a. Ataupun dalam riwayat yang lain, Nabi SAW kata, setelah dia baca zikir ini semua, okay, yang la ilaha illallah itu tadi, hingga wala haula wala quwata illa billah, okay, sampai situ, kemudian kita baca Allahumma ghafirli, ataupun kita doa dengan doa yang lain. Tak semestinya Allahumma ghafirli. Mungkin kita nak doa untuk kesihatan kita, kita nak doa untuk apa yang kita hendakkan lah ya dalam kehidupan kita, ini dibolehkan sahaja. Dan di sini Nabi kata apa? Orang ini bila dia berdoa, nescaya doanya dikabulkan. Okay, baca dulu zikir tadi yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hinggalah kepada wala haula wala quwata illa billah, hinggalah di situ. Kemudian kita baca doa lain yang kita nak baca. Kalau kita rasa tak mampu nak baca doa lain, kita boleh baca Rabbi ghafirli ataupun Allahumma ghafirli. Ya Allah, ampunilah aku. Itu pun dah memadai. Yang penting di sini Nabi kata orang yang dia membaca doa ini ketika waktu tersebut, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi kata apa? Fa in azama fatawadda'a thumma shalla qubilat salatuhu. Dan kalau jika dia bertekad bangun, maknanya dia bangun untuk solat tahajud. Sebab begini, bila kita baca doa ini, dalam keadaan kita nak tukar position kita tidur tu tadi kan, dia tak semestinya kita bangun. Betul tak? Tak semestinya kita nak bangun tahajud. Tetapi dalam keadaan yang kita dah tersedar tadi, mungkin dalam pukul 3, pukul 4, kan sebelum masuk waktu subuh, kita terjaga. Kemudian kita nak membalikkan badan kita ke arah kanan ataupun ke arah kiri, ataupun kita nak baring atau kita nak baring straight lah, kan kita kata. Kita baca doa ini. Belum tentu kita akan bangun untuk solat tahajud. Okay? Tapi di sini Nabi kata, kalau orang itu dia tekad, sekarang ni dah baca doa tadi, kita pun dah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan, kita bertekad, kita berazam, okeylah tak apalah, kita bangun je lah tahajud kan, sebab dah terbangun ni, dah terjaga ni, dan saya pun dah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih baik saya bangun untuk melaksanakan solat tahajud saya. Jadi Nabi kata orang ini bila dia bertekad, bangun, lalu berwuduk, kemudian dia solat, nescaya solatnya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so ini kita panggil sebagai keutamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka yang bertekad untuk bangun malam dalam keadaan yang mana dia tak plan. So dia tak plan untuk dia bangun malam tu tadi. Tapi kerana dah dia terjaga dalam keadaan yang mana kebetulan dia nak membalikkan badan dia lah kepada posisi yang lain. Sebab kalau kita kata ta'ar ni dalam bahasa Arab ialah maksud kita tukar-tukar. Okay, badan saya pun kita tukar tempat lah. Kanan, kiri kan, straight ke apa, macam-macam lah kan. Kita tidur pun macam-macam gaya kan, fashion kita tidur kan, macam-macam style tidur kan. So di sini, bila kita nak menukar position tidur tu, kita tak kata kita nak bangun tahajud. Tetapi, Nabi kata, orang yang begini walaupun dia tak bangun tadi, dia berdoa kan, dia berdoa dengan doa tadi, dengan zikir tadi, kemudian dia sambung dengan doa dia yang tersendirilah, dengan apa yang dia hendak. Orang ini Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan doa dia. Namun jika sekiranya dia bertekad untuk bangun tahajud, itu juga lebih baik untuk diri dia. Yang mana solatnya itu adalah solat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Itulah dia.
kita sunnah yang diajarkan, itu zikir yang diajarkan ketika hendak tidur dan ketika dalam keadaan kita sedang tidur dan kita tersedar itu tadi. Sebenarnya ada banyaklah ya perbincangan berkenaan dengan zikir-zikir sebelum tidur ni ataupun sedang dalam keadaan tidur itu tadi. Tapi saya tak boleh nak bawakan semuanya kerana kita tidak memiliki masa yang panjang untuk discuss dan kita ada banyak lagi perkara-perkara lain yang perlu dibincangkan, dan saya masuk sedikit sahaja di sini berkenaan dengan doa setelah kita bangun tidur. Di sini diriwayatkan, terdapat riwayat yang sahih bahawasanya apabila Nabi SAW bangun dari tidur, baginda mengucapkan. Jadi ada doa yang Nabi SAW baca ketika Nabi bangun tidur. Dan saya juga yakin ya ramai antara kita yang sudah menghafal doa ini, yang mana Nabi SAW membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maksudnya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, iaitu membangunkan kami pada hari ini setelah mematikan kami, iaitu tadi malam kan kita tidur, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Ke nak sambung lagi? Saya rasa tak perlulah dia mula bunyi bising-bising tu kan. Nanti saya nak kena kuatkan lagi suara saya. Tiba-tiba hilang semuanya. Hilang konsentrasi, hilang energi, hilang semuanya kan. So kita tidak mahu pisang berbuah dua kali. Tak apalah. Alhamdulillah yang penting kita dah dapat cover tadi beberapa perbincangan. Saya nak simpulkan ada beberapa sunnah yang boleh kita amalkan sebagai seorang muslimah sebelum kita nak melelapkan mata kita ni di atas katil kita. Satu tadi kita belajar cara sunnahnya ialah sebelum kita tidur kita mengambil wuduk sebagaimana kita nak melaksanakan solat kita, dan kita baring di sebelah kanan kita, lalu kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu tadi. Nanti boleh refer kembali ya kepada nota yang saya sebut, yang saya letakkan tadilah ya, supaya dapat dicatat. Kalau mungkin susah kan, boleh sila ambil di Telegram saya sebab nanti admin akan muatkan di Telegram saya, dan semua nota-nota kuliah saya ada di situ dan boleh dimuat turun, disimpan untuk mempermudahkan catatan dan juga dihafal. So hafal doa itu. Nabi SAW kata apa tadi? Mereka yang membaca doa ini, jika sekiranya mereka mati atau mereka meninggal dunia pada malam itu, mereka meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, mereka meninggal dunia dalam keadaan fitrah yang mana jiwa raganya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jika sekiranya meninggal dunia itu bukan takdirnya untuk kita pada malam itu, kita tetap bangun dalam keadaan yang penuh pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kita juga belajar tadi tentang zikir Fatimah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada puteri baginda, iaitu Fatimah radhiyallahu anha, dan juga menantu baginda Ali radhiyallahu an. Yang kita dapati Nabi ajarkan 100 zikir, iaitu 34 takbir, iaitu kita baca Allahu Akbar sebanyak 34 kali, tahmid iaitu Alhamdulillah sebanyak 33 kali, dan juga tasbih, okey, Subhanallah sebanyak 33 kali, yang mana 34 kita campur 33 lagi, keseluruhan jumlahnya menjadi 100 kali zikir. Jadi cantik juga kita, maknanya sebelum kita tidur tu kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membasahkan lidah kita dengan zikrullah. Dan tadi juga saya ada tampilkan perbincangan berkenaan dengan hadis di mana kalau sekiranya kita ni tidur kemudian kita terjaga ya di malam hari itu mungkin dalam pukul 3, pukul 4 sebelum masuk waktu subuh. Kalau dah masuk waktu subuh tak payah ya. Okay. Ni sebelum masuk waktu subuh, di sini Nabi ajarkan kepada kita dengan zikir yang lain. Okey, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah.
Kita baca zikir itu, kemudian kita ikuti ia dengan doa. Nabi kata apa? Doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling menariknya juga, Nabi SAW menekankan, jika setelah kita berdoa itu tadi, kita pun bangkit. Maknanya kita bangun daripada tidur untuk melaksanakan salat sunat tahajud kita. Itulah salat sunat tahajud yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mohon maaf daripada pihak saya di atas gangguan-gangguan yang ada di sudut bunyian tu tadi. Mungkin tak dapat tangkap sangat apa yang saya syarahkan tadi. Yang mudah-mudahannya Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kesabaran anda, kesabaran saya juga pada pagi ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu pada minggu hadapan bagi kita menyambung lagi perbincangan berkenaan dengan zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.